Tibyankan muka surat 6 dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri kan. Tu. Kalau kitab ni muka surat 6. Hadis atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia Nabi, yaqulur rabbu subhanahu wa ta'ala, man syaghalahul qur'anu wa zikri an mas'alati a'taituhum afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan. Artinya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dia bila Nabi kata telah firman Allah Ta'ala, dan dia bukan ayat Quran, tak ada dalam Quran, itu dia panggil hadis qudsi. Hadis bukan Quran, hadis tapi qudsi. Qudsi ni hadis yang suci, mana perkataan Allah, tapi bukan Quran. Ni hak Nabi dapat daripada Allah. Jadi makna seolahnya Allah sendiri cakap. Jadi Allah kata apa? Barang siapa membimbangkan oleh Quran dan zikir kepadaku, daripada memohon kepadaku. Nah, abang kata apa? Siapa yang dia terlalu sibuk zikir Quran dia tu dan zikir dia tu, nak kata ganggu dah, menyibukkan diri dia sehingga dia tak sempat nak memohon minta kepada Allah. Sebab kira duk tumpu Quran ni, macam hampa ni duk hafal Quran, duk peringat Quran ya, sampai tak dan hak lain. Nak minta dekat Allah tak dan. Dan pun pas mayang tu je. Orang ni kata Allah, nescaya aku beri kepadanya, kepada barang siapa tadi, lebih baik, istimewa daripada apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Orang yang meminta ni, yang meminta yang tak diganggu oleh Qurannya. Ni, kita ni nak minta sangat dekat Allah, nak bagi masa dekat, nak satu masa nak doa dekat Allah, tapi tak dan. Sebab tak dan dengan sebab Quran dan zikir kita. Nak cari masa khusus nak minta doa ke Allah, tapi tak dan dengan sebab Quran. Quran tu mensibukkan dia. Allah kata apa? Aku akan beri dekat dia apa yang dia nak, lebih daripada orang yang minta dekat dia. Kita tak ada minta sebab Quran, tapi orang ni dia dan minta sebab dia tak sibuk dengan Quran. Maka aku akan bagi lebih baik daripada orang hak sibuk dengan Quran tadi, daripada orang yang minta. Tu kelebihan hampa ni.
Hak ni pun kita tak menghurai banyak kitab ni. Dia sekadar kita dengar. Sekadar kita dengar. Dan hak ni saya janji kita akan bagi ijazah ini. Ijazah kita akan bagi ijazah. Ijazah kitab ni kepada Imam Nawawi. Dia tak boleh hurai banyak-banyak sangat. Dan kelebihan kalam Allah Subhanahu wa taala, mana Quran, Al-Quran lah, atas semua kalam, seperti kelebihan Allah Taala atas sekalian makhluk. Kelebihan kalam Allah ke atas kalam-kalam yang lain, seperti kelebihan Allah atas makhluk. Allah dengan makhluk siapa lebih? Tak saya tanya lah. Allah lah. Makhluk tu makhluk Allah. Takkan pula makhluk dia lebih daripada Khalik. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dan katanya Tirmizi hadis hasan. Dia kalau kita mengaji ilmu wad'i, semua lurah ni semua daripada Allah. Sebab apa Tuhan kata kalam Allah ni lebih baik daripada kalam-kalam yang lain, atas semua kalam. Awak ada kalam yang lain tu kalam manusia ke? Ulama khilaf siapa yang mewadakkan lurah. Tapi pendapat yang paling kuat, semua lurah Allah yang wadak, yang letak, Allah yang hantar melalui lidah manusia. Ada kala dengan ilham, ada kala dengan macam-macam. Nak beritahu kata apa? Semua bahasa daripada Tuhan. Ibrani, Syriani, cuma bahasa Arab jadi istimewa. Saya cerita ni sebab apa? Cerita ni nak abang dia kata apa? Kelebihan orang hafal Quran ni, sebenarnya kelebihan bahasa Quran dengan bahasa yang lain. Bahasa yang lain tu bahasa Tuhan juga, tapi bahasa Quran bahasa Arab. Bahasa Quran ni dia lebih daripada bahasa-bahasa yang lain. Walaupun bahasa-bahasa yang lain, bahasa tu datang daripada Allah juga, dengan Tuhan bagi ilham dan sebagainya. Bahasa Melayu kita banyak tu juga. Dia Injil pun bahasa Quran, bahasa Allah. Bukan bahasa Quran, bahasa Allah. Taurat pun bahasa Allah. Zabur begitu juga. Quran pun bahasa Allah. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa bila Ibnu Abbas sebut radhiyallahu anhuma? Kerana Ibnu Abbas ni anak Abbas. Dia tu siapa? Dia tu Abdullah. Abdullah anak Abbas. Dua-dua ni sahabat. Seorang sepupu, seorang puak menekan. Tapi dua-dua beriman dengan Nabi. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada sahabat-sahabat yang disebut dia dengan bapa dia, tapi tak sebut radhiyallahu anhuma. Sebab ada sahabat yang bapa dia tu bukan Islam. Bapa dia bukan Islam. Bukan Islam ni dia dua. Sama ada bukan Islam, tak beriman dengan Nabi, sama ada bukan Islam, dia mati sebelum Nabi jadi Nabi, tapi masuk syurga. Masuk syurga. Tapi syarat dia kena sebut nama lah. Macam Umar bin Al-Khattab, tak kata radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq tu ayah dia Islam, tapi tak sebut radhiyallahu anhu sebab Abu Bakar dia bukan ibnu. Abu, kalau ibnu
Maka dia kena kata radhiyallahu anhuma. Sebab bapa Sayyidina Abu Bakar ni Islam. Hujung-hujung tu dia Islam. Bapa Sayyidina Abu Quhafah. Ketika masuk Islamnya bapa Abu Bakar ni, Nabi teriak. Abu Bakar teriak. Ketika Nabi mengislamkan bapa Abu Bakar teriak. Teriak sedih. Bukan teriak gembira, teriak sedih. Nabi kata hang sedih apa Bakar? Ayah hang Islam. Abu Bakar kata apa? Aku dapat rasakan betapa sedihnya hati kamu bila Abu Talib tak Islam. Tapi bapa aku yang Islam. Abu Bakar dia lebih gembira Islamnya Abu Talib daripada Islam. Bukan dia tak suka apa ada Islam, tapi kalau dua ni, aku lebih suka Abu Talib Islam pada bapa aku. Sebab apa? Demi hang gembira, bukan aku. Tengok sahabat. Allahu Akbar. Nabi duk angkat duk Islamkan pak dia sedih. Lepas tu ini sahabat betul-betul. Dia baca sahabat dia. Dia boleh baca Nabi sedih. Sebab Nabi dia minta doa. Abu Talib ni hari-hari Nabi minta doa Abu Talib Islam. Tiba-tiba Allah pilih Abu Quhafah. Abu Bakar dia lebih suka Islam Abu Talib pada bapak dia. Demi Nabi gembira. Walaupun pak kita, Nabi pun tak kata apa. Nabi pun seolah-olah macam dah hati dia ni faham semua. Dia kata Ibnu Umar tak apa. Ibnu Umar Abdullah anak Umar bin Khattab. Tu radhiyallahu anhuma. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ia Ibnu Abbas telah bersabda Rasulullah SAW, innal ladzi laisa fihi fi jawfihi syai'un minal Qur'an bu alif kal baitil al kharib rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Artinya sesungguhnya orang yang tidak ada dalam perut dia sesuatu daripada Al-Quran, dalam perut dia tak ada Quran, adalah ia seperti rumah yang roboh, rumah yang runtuh. Dalam perut dia tak ada Quran, macam rumah roboh, rumah runtuh. Rumah runtuh nak buat apa? Saya tak hafal Quran dah. Bukan nak buat kata Quran pun mana hafal Quran sebiji. Dalam perut dia ada Quran. Kekurangannya Fatihah ada. Kekurangannya ada juzuk amma sikit-sikit dalam perut dia. Nah, habis tu ustaz saya hafal banyak. Dia gini kalau ada Qurannya eloklah perut dia. Tapi kalau Quran tu banyak dalam perut dia, aku lagi elok. Kalau rumah tu rumah konkret besi tu, kalau macam hampa ni, kalau Quran dalam perut sebiji lebih dahsyat daripada Quran yang duduk dalam perut saya ni. Dalam perut saya berapa banyaknya Quran sikit ya. Cuma ada sikit Quran dalam perut tu okey dah. Kalau tidak rumah tu runtuh. Semacam rumah runtuh kalau dalam perut tu tak ada Quran. Lepas tu dia nak Quran duduk dalam perut, bukan duduk di mulut. Lepas tu akhir zaman Nabi pada sebut berapa banyak orang di akhir zaman dia punya hadis, dia baca Quran duduk di halqum saja, duduk di rengkung. Baca Quran duduk di halqum. Buat apa? Tak beramai. Mana duduk di halqum? Buat lagu, membaca begini-begini, bukan main pada perut. Dia bukan beramai. Duduk takat halqum ni, rong duduk baca. Orang-orang gitu kalau duduk dalam perut dia beramai. Jadi kita alhamdulillah, bukan kata hak dalam ni kira perut kita. Kalau rumah kita kena ada Quran selalu duduk baca, barulah rumah kita tu
Rumah yang pada hakikatnya bukan rumah yang runtuh. Ni dah rumah elok, tapi sebenarnya dia punya rangka rohani dia tu runtuh. Sebab apa? Rumah tak pernah dibaca Quran. Kena rajin baca Quran di rumah. Sehari sepipi tak apa. Ni dah nanti bulan puasa. Ni kat bulan puasa gabuh balik Quran lah. Gabuh hak setahun lepas. Gabuh baca khatam. Kelah khatam tak khatam lah. Habis Syawal tutup balik, bungkus balik. Tahun depan tu kalau ada umur, tak ada umur pakai bungkus itu. Bungkus sekali dengan dia. Dia apa bungkus sudah kubur. Quran dia pun bungkus, siapa tak buka. Kalau anak dia hafal Quran, tak apa, alhamdulillah. Anak dia pula tolong sambung. Tak tu nak bungkus sekali dengan dia dah. Dia bungkus masuk kubur. Quran duk bungkus sampai tempat dia bungkus Quran. Balut elok ya. Lalas dia mati, dia bungkus. Quran pun bungkus sampai kiamat. Orang tak tahu lain-lain kalau cakap aluan pun. Tapi alhamdulillah ni anak-anak bagi hafal Quran bagi hadis. Insya-Allah duduk dalam kubur Quran, duduk dalam perut hampa kalau hampa mati. Takkan api neraka nak makan. Dan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bersabda, ya Nabi, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Artinya dikatakan bagi ahli Quran. Ahli Quran orang yang rajin duk baca, duk damping. Saya ni ustaz, saya tak baca, saya hafal. Nanti duk tanyalah, kalau dah hafal tu ahli Quran lah. Dikatakan kepada ahli Quran, bacalah, tingkatkanlah dan tartilkanlah seperti mana adalah kamu tartilkan di dalam dunia. Dikatakan ni pada hari akhirat. Jaga ni. Dikatakan ni pada hari akhirat. Bacalah, tingkatkanlah dan tartilkan. Tartil tu bahasa Arab tu duk baca tertili, tertelik, tertilik pula. Duk baca tertiliklah, dak tartilkanlah. Warattilil Qur'ana tartila. Rattil ni baca dengan elok. Ada ulama tafsir, warattilil Quran tartilan wajawwidhu tajwida. Bertajwidlah kamu, baca dengan molek-molek. Itu mana tartil. Kata ulama, bertajwid itu tak apalah, baca dengan elok-elok, tak berapa. Seperti mana adalah kamu tartilkan dalam dunia. Apa tu kata dalam dunia tu yang katakanlah ni pada akhirat. Seperti mana kamu tartil dalam dunia. Maka sungguhnya darajat engkau, yakni kedudukan engkau wahai ahli Quran, itu di akhir ayat yang kamu bacakan. Dia ditengok di akhir ayat yang kamu baca. Lah kamu baca, itulah martabat kamu. Maknanya martabat kita duk tinggi, naik duk tinggi-tinggi ni, akhir kita baca ayat yang lah. Manakala di dunia ni kita rajin duk baca, lah habis. Tutup kat situ. Makna sekadar banyak mana kita baca, sekadar banyak mana kita baca Quran tu. Lepas tu kata ulama, al-ibrah bil khawatim. Al-ibrah bil khawatim. Kita nak iktibar sesuatu dengan kesudahan. Kita nak kata orang ni soleh tak soleh, tengok di hujung umur dia, bukan tengok mana ketika mula-mula ni. Kadang-kadang ada ketika mula-mula ni nampak soleh je, lah jadi mak saleh. Apa pun kena jaga. Jadi tahfiz pakai serban putih-putih, bonti-bonti tahfiz tak ada apa lah. Serban hilang habis, terbang. Jangan jadi macam tu. Al-ibrah bil khatim. Martabat orang, darjat orang di dunia takat mana dia baca Quran, lah penutup tu
Itulah darajat dia. Begitu, sampai begitu Quran punya hebat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dan Nasa'i dan berkata Tirmizi hadis hasan laisa. Sikit lagi. Dan daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasul, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min wudu'i syamsi fi buyutid dunya fama zannukum billazi amila bihadza. Rawahu Abu Daud. Artinya, barang siapa membaca Al-Quran dan beramal ia barang siapa dengan apa yang ada padanya ni di dalamnya dalam Quran dia beramal, niscaya memakai oleh Allah akan buang ibu bapaknya barang siapa memakaikan apa? Mahkota pada hari kiamat. Tak sepasal mak pak dia dipakai mahkota. Anak tu yang duk baca, yang duk beramal. Tu nak abang kata apa? Sampai begitu syafaat Quran. Ini dia panggil syafaat. Kita tak ada apa-apa lalah dapat habuan. Dia kalau begitu ustaz, saya tak pakai pak saya pakai. Kalau pak hang tu tak baca Quran, tak macam hang dipakai mahkota, hang tu lagi dahsyat lah. Benda apa? Nabi tak sebut. Sama ada mahkota juga ataupun lain pada mahkota. Tak disebut kalau apa? Kerana kemungkinan berbagai-bagai cara. Lalu Nabi tak sebut. Kena cerdik siap tu. Ni dia kata, ustaz, pak saya dak memang betul sekali-kali kita baca kan. Barang siapa baca Quran dan beramal dengan Quran, Allah akan pakaikan dua ibu bapa dia mahkota. Tu aku pakai apa? Nak pakai apa? Memang abang ada kita nak pakai apa? Tu kosong tu. Kalau pak hang dibi pakai mahkota, kalau pak hang penyegan, kan? Mak pak hang penyegan. Tapi yang aja baca, mak pak hang dapat mahkota. Dia dapat syafaat. Dapat Al-Quran sama. Kalau hang boleh bersyafaat mak pak hang, maka hang tu lagi ya. Tak sedut tanya benda apa. Tu cara cakapan syariat Nabi dan Allah Ta'ala cakap dia macam tu. Dia kena ada huraian. Dia kali faham sini. Alamak mak pak aku dah banyak menacih. Kira menacih pula. Jadi kita anak-anak ni terima kasih pada mak pak, kerana mereka hantar kita mengaji hafal Quran. Terima kasih kat mereka. Walaupun kalau hampa tengok, kalau ada lah mungkin tak ada, tapi ada yang mak pak ni tapi baguslah. Mak pak tak boleh baca Quran sangat, ada tak boleh baca Quran, dia tak mau jadi macam dia, hantarlah anak baca Quran. Bagus mak pak macam tu, bukan tak bagus. Tapi dia jangan hantar anak aku sudah, lepas tu aku BAP tak boleh nak baca pun, dah hang kena baca lepas tu. Tapi kalau hang tak boleh baca, hantar anak bagus. Apa pun kalau mak ayah tengok macam tu, mak ayah hampa tu bagus, hantar hampa mengaji hafal Quran. Dan saya pesan dah, mak ayah pun kena ingat, anak yang paling istimewa, anak yang hafal Quran tu yang hang kena jaga sekali. Jangan duduk pinggir pula. Anak istimewa bukan anak cacat. Itu orang istimewa tu lain. Bukan hampa cacat pula. Ustaz kami cacat lah. Dah. Kalau kita anak ada 5 orang, seorang hafal Quran, yang lain semua tu hebat-hebat. Kita kata hebat lah, mengaji universiti, mengaji buat anak kita semua. Hak tu hafal Quran tu paling istimewa di antara yang banyak tu. Jangan kata anak aku tu tak payah hak dia seorang, anak saya semua berjaya seorang yang tapi apa pun cakap macam tu. Ada semua alhamdulillah berjaya tapi seorang. Tapi
Tapi ada seorang lah yang tahfiz. Yang lain tu semua berjaya belakang. Hang tengok cakap macam tu. Hang nak cari masuk api neraka. Nak cakap macam tu. Mom kata anak saya alhamdulillah berjaya belakang. Tambah seorang tu hafal Quran. Hang buat dia tu. Tambah dia dulu. Tapi jangan hina anak lain pula dah. Kita tak hina dah. Kita jangan kata anak saya ni seorang je hafal Quran, yang lain tu berjaya. Tak kata anak saya ni alhamdulillah seorang hafal Quran. Sebut dah. Yang lain berjaya cara depa. Gitu. Sebut ni tak? 4 orang alhamdulillah pergi semua. Seorang je hafal Quran. Tak, mau sebut dia dulu. Anak saya alhamdulillah seorang hafal Quran. Kalau 2 orang lah. Seorang alhamdulillah hafal Quran. Mau sebut dia dulu. Bukan sebut dia kemudian. Sebab apa? Dia nak tolong kita dunia akhirat. Jaga elok-elok. Barang siapa membaca Al-Quran dan beramal ia dengan apa yang ada pada Quran. Tapi kena amal. Amal praktik apa yang disebut dalam Quran. Nescaya memakai oleh Allah akan 2 iwapaknya mahkota. Sebab apa? Makpak dia hantar dia maji. Pada hari kiamat bermula cahaya mahkota tu lebih elok daripada cahaya matahari pada rumah-rumah dunia. Maka apakah sangkaan kamu dengan orang yang beramal di dunia? Hadis ni jawab saya mula saya duk syarah Nabi. Rupanya Nabi kata apa? Kalau takat dia yang baca amal Quran, makpak dia diberi mahkota, cahaya lebih cantik pada cahaya matahari di dunia ni, lagu manakah dia tu sendiri? Lepas tu Nabi tak sebut. Maka dia diberi pakai pakai. Tak, Nabi tak sebut. Tak sebut tu nak beritahu kita apa? Amat rahsia benda tu. Amat istimewa. Dia istimewa, dia tak nak cerita. Macam minum makanan. Dan hari ni saya nak jamu makan begini. Ada 10. Satu lagi rahsia. Tu nak abang entah itu istimewa. Kalau dia bang satu lagi budu. Kita kata harga pun budu nak rahsia. Dia tak abang benda tu. Tu nak abang kata istimewa. Jadi biar Allah Ta'ala tak habang. Nabi tak habang benda apa yang kita nak dapat. Walaupun kita dapat pakai mahkota, kita apa dia? Itu rahsia. Misteri. Tinggal sikit lagi ya, kita deras sikit. Dan meriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan sanadnya Darimi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, Iqra'ul Quran fa innallaha ta'ala la yu'azzibu qalban wa al-Quran. Qalban wa al-Quran wa inna hadzal Quran ma'dubatullah faman dakhala fihi fa huwa aminun wa man ahabbal Quran falyubashshir. Artinya, bacalah oleh kamu akan Quran, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengazabkan hati yang menerima, yang menghafal Al-Quran. Itu dia. Ni, hampa tak mahu lagi. Habis. Hafal Quran bagi habis. Kalau tak habis sangat tak payah tu. Dan sesungguhnya ini Quran, hidangan Allah. Quran tu merupakan hidangan Allah kepada kita. Maka barang siapa masuk padanya, pada hidangan itu, maka selamatlah ia. Dia masuk dalam hidangan Tuhan. Hak Tuhan hidang. Tuhan hidang takkan dia masuk binaka. Dan barang siapa kasih akan Al-Quran, maka hendaklah bergembira dengan mendapat perkhabaran yang baik. Dia kena seronok. Wari-wari pun kena seronok. Sikit lagi. Dan daripada Abdul Hamid Al-Himmani, baca begitu. Dan daripada Abdul Hamid Al-Himmani, tasydid Himmani Al-Kufi, dia panggil Abu Yahya, Abdul Hamid bin Abdul Rahman Al-Himmani Al-Kufi. Berkata ia Abdul Hamid, bertanyalah aku kepada Sufyan As-Sawri daripada seorang lelaki, berperang ia lebih kasih kepada engkau atau membacanya akan Al-Quran?
Berperang ia Sufyan Tsauri, adakah ia berperang tu lebih kasih daripada engkau? Berperang ia bertanyalah aku kepada Sufyan Tsauri daripada seorang lelaki. Berperang ia seorang lelaki lebih kasih kepada engkau kah, atau membacanya seorang lelaki akan Quran? Hang suka seorang lelaki tu dia berperang kah ataupun membaca Quran? Maka ia Sufyan Tsauri menjawab, yang membaca Quran aku lebih kasih daripada yang duk berjihad. Tu dia. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu mereka yang belajar Quran lalu mengajar Quran itu pula. Nabi kata khairukum man ta'allama. Nabi tak kata khairukum man qatala. Sebaik kamu mereka yang berperang dah. Khairukum man harabal kuffar kau dah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Artinya sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarnya. Yang belajar Quran dan yang mengajarnya. Ataupun dia belajar saja tak mengajar, atau dia mengajar dia tak belajar. Mengajar mesti belajar kan. Maknanya apa? Ahli Al-Quran. Apatah kalau hampa belajar sambil mengapai. Itu istimewanya. Jadi alhamdulillah sampai kita kepada bab yang kedua. Tanda situ bab yang kedua pada menyatakan kelebihan bacaan Quran dan qori atas yang lain daripada keduanya. Itu kelebihannya. Jadi sekadar itu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini dapat manfaat pada kita, menambah pengetahuan, dapat kita beramal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi kuliah pada akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala barakahkan kita Sya'ban kita, dan Allah pertemukan kita bulan Ramadan. Allah beri kekuatan dapat beramal. Allah Ta'ala hindarkan kita daripada penyakit Covid yang ada. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita sehingga kita jumpa lagi pada akan datang. Jadi sekadar itu dulu. Kita mengucapkan maaf banyak, maaf zahir dan batin, dan kepada yang terima kasih pada yang dan infak untuk bulan Ramadan, dan pada waris yang tolong cari edan untuk infak bulan Ramadan, dan juga untuk arwah bacakan Quran dan tahlil, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan beri ganjaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di sekadar itu dulu, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuwafi ni'mal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alim bihikmatik wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamin. Wa nas'aluka Allahumma min khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasu mukinin wa syukra sabirin wa tawbati siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.